Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai drone programming ataupun pengatur caraan drone. Jadi kita mulakan dengan apa yang kita akan sentuh hari ini. So saya akan berkongsi mengenai jenis-jenis drone yang ada, terutamanya jenis drone yang boleh dikawal dan juga jenis-jenis kawalan yang kita boleh gunakan untuk drone. Selain itu kita akan juga lihat mengenai kaedah mengawal drone ini ataupun apa language yang kita boleh gunakan, bahasa pengatur caraan yang kita boleh gunakan untuk mengawal drone-drone ini. Dan akhir sekali saya akan kongsikan bagaimana untuk menggunakan flowchart ataupun bagaimana memahami flowchart untuk mengawal drone-drone yang ada di pasaran. So pertama sekali kita lihat mengenai jenis-jenis drone yang ada. Jadi di pasaran terdapat pelbagai jenis drone. Ada drone yang menggunakan kipas, ada yang tak menggunakan kipas, ada yang dikawal menggunakan Bluetooth, ada yang dikawal menggunakan Wi-Fi. Ada jenis-jenis aplikasi drone ini juga berbeza. Ada yang memerlukan GPS untuk mengetahui kedudukan masing-masing, ada juga yang mempunyai jarak yang jauh, ada yang mempunyai jarak yang dekat, dikawal dengan jarak yang dekat. Harga drone-drone ini juga mempunyai range ataupun kadar harga yang amat-amat berbeza. Untuk education atau untuk pembelajaran, kita ada banyak juga jenis drone yang mampu milik, di mana pelajar-pelajar dapat mempelajari pengaturcaraan drone ini dengan harga yang rendah. Tapi pada hari ini saya hanya akan menyentuh kepada jenis-jenis drone di mana kita jenis kawalan drone dan juga jenis penerbangan drone tersebut. So yang pertama sekali adalah dipanggil single rotor ataupun mempunyai satu kipas sahaja. Jika dilihat pada drone ini, ia menyerupai helikopter. So mempunyai satu kipas dan mempunyai kipas di belakang yang akan mengawal arah pergerakan drone ini ataupun helikopter ini. So, bila kita kata dengan perkataan drone, ia sebenarnya adalah alat penerbangan yang dapat dikawal dari jauh. Jadi jika dilihat pada gambar ini, helikopter ini tidak mempunyai pilot ataupun seseorang yang duduk di dalam pesawat tersebut untuk menerbangkannya. Ia dikawal daripada menggunakan remote control ataupun pengatur caraan. So yang kedua adalah multi-rotor drone ataupun drone yang mempunyai banyak kipas. So tak semestinya dalam gambar ini anda melihat satu drone yang mempunyai 4 kipas. Ia juga boleh mempunyai 3 kipas, 4, 5, 6, 7 kipas. Masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Sebagai pengguna drone, kita boleh memilih sama ada perlukan yang lebih banyak kipas ataupun yang kurang kipas. Seterusnya, kalau tadi kita lihat drone yang mempunyai kipas, satu kipas, banyak kipas, ada juga drone yang boleh terbang tanpa menggunakan kipas, seperti kapal terbang. Tapi drone ini dikawal daripada jauh, jadi dia dipanggil drone juga. So dilihat dari gambar ini, satu drone yang tidak mempunyai kipas langsung. Ia mempunyai 2 sayap dan mempunyai kamera di hujung untuk mengambil gambar. So ini adalah drone yang tidak mempunyai kipas. Ada juga drone yang menggabungkan kedua-duanya. So drone ini menggunakan kipas atau rotor dan juga menggunakan sayap. So dalam contoh ini kita lihat ada 3 kipas, tapi ada juga sayap yang digunakan dalam drone ini untuk kawalan yang lebih baik. So itu jenis-jenis drone yang ada, di mana jenis-jenis penerbangan yang berbeza. Drone boleh dikawal dengan 2 kaedah. Satu, menggunakan remote kawalan jauh ataupun alat kawalan jauh, remote control. Selain itu, kita juga boleh mengatur carakan drone ini. Kenapa kita nak mengatur carakan drone ini? So, kalau kita menggunakan remote control, kita dapat mengawal menggunakan remote pada jarak yang hanya boleh dicapai oleh remote tersebut. Dan arahan yang diterima oleh drone adalah arahan yang diberikan oleh remote atau alat kawalan jauh tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya kita menggunakan konsep pengatur caraan, kita dapat mengatur cara susunan-susunan arahan yang mana drone tersebut akan mengikut arahan-arahan tersebut secara tersusun.
Sebagai contoh, sekiranya syarikat penghantaran barang ingin menggunakan drone untuk menghantar satu barang dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Sekiranya drone tersebut mempunyai cukup bateri untuk menghantar daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, pengatur cara boleh mengatur cara drone itu untuk bergerak menggunakan GPS daripada Johor Bahru daripada Kuala Lumpur terus ke alamat di Johor Bahru dan mengarahkan drone tersebut untuk meletakkan barang tersebut di hadapan rumah pelanggan tersebut. Jadi di sini kita lihat pengaturcaraan bila kita mengatur cara tiada limitasi apa saja yang kita boleh atur cara drone tersebut, dia akan hanya mengikut arahan-arahan tersebut. Jadi banyak aplikasi drone ini yang boleh digunakan dengan menggunakan pengaturcaraan. Contohnya satu lagi dalam industri agriculture ataupun pertanian. Petani-petani boleh menggunakan drone atau mengaturkan drone ini untuk terbang di kawasan-kawasan tertentu sambil mengambil gambar dan menggunakan image processing ataupun artificial intelligence untuk mengetahui keadaan kawasan ladang mereka. Dengan menggunakan pengaturcaraan ini, petani dapat mengawal di mana drone ini akan pergi dahulu, kemudian seterusnya ke mana dan di mana mahu drone ini mengambil gambar dan sebagainya. Jadi pengaturcaraan ini dapat memberikan kita lebih flexibility atau kebolehan untuk melakukan lebih banyak aktiviti ataupun arahan berbanding dengan menggunakan remote control ataupun alat kawalan jauh. Tetapi di pasaran cuma hanya terdapat beberapa drone sahaja yang boleh dikawal atau secara atur cara. Saya akan kongsikan di sini beberapa jenis yang ada di pasaran. Yang pertama sekali Robolink Co drone. Jadi Robolink Co drone ni adalah drone yang telah siap dibina dan sesiapa yang berminat boleh mengatur cara ataupun mengawal drone ini dengan menggunakan atur cara. Drone ini menggunakan komunikasi Bluetooth dan juga mempunyai flight time ataupun masa penerbangan 8 minit dan jarak penerbangan hanya 160 kaki sahaja. So drone ini boleh diprogram dengan menggunakan beberapa bahasa iaitu Python ataupun Blockly ataupun Snap dan juga drone ini juga boleh dikawal menggunakan Arduino programming juga. Okay, seterusnya kita lihat kepada Sky Viper E1700. Jika melihat pada drone ini berbanding dengan drone sebelum ini iaitu Robolink Co drone, Sky Viper mempunyai kelebihan di mana ia lebih menjurus kepada pembinaan drone tersebut. Sky Viper menyediakan komponen-komponen di mana pelajar boleh menyambung atau memasang komponen-komponen tersebut untuk menjadi drone yang ada di sini. Dan setelah siap drone tersebut dibina menggunakan komponen-komponen yang diberikan, pelajar boleh mengawal drone ini dengan mengatur carakan drone ini dengan menggunakan bahasa-bahasa yang disediakan untuk drone ini. Seterusnya adalah Parrot Mambo. Parrot Mambo adalah drone yang amat popular satu masa dahulu dan di kalangan pengguna iPhone, di mana Parrot Mambo ini dapat dikawal menggunakan iPhone dengan mudah. Walau bagaimanapun pada masa ini Parrot Mambo ini juga boleh diprogram dengan menggunakan program yang disediakan oleh company Parrot Education, di mana menggunakan block programming sahaja untuk mengawal atau mengatur carakan robot ini ataupun drone ini. Drone ini dapat terbang sehingga 20 meter dan dikawal menggunakan Bluetooth. Drone ini dapat dikawal selain menggunakan program atau bahasa atur cara yang disediakan oleh Parrot, ia juga boleh dikawalkan menggunakan JavaScript, Blockly, Tinker, Python dan juga Swift. Seterusnya kita lihat kepada Macblock Airblock drone. Macblock Airblock drone juga adalah satu drone yang menarik di mana ia modular. Peserta boleh mengawal jumlah rotor yang boleh digunakan dalam drone ini. Drone ini dikeluarkan oleh company ataupun syarikat yang mengeluarkan kod M-Block. Jadi drone ini dapat dikawal dengan menggunakan programming ataupun bahasa atur cara M-Block. Drone ini dapat terbang sehingga 8 minit
mempunyai keberatan 141 gram dan mempunyai kawalan jarak jauh hanya 10 meter sahaja. Drone ini menggunakan komunikasi Bluetooth untuk dikawal. Seterusnya kita ada Drona Aviation Pluto X. Jadi Drona Aviation Pluto X ini dipanggil nano drone kerana ia agak kecil. Ia juga mempunyai bahasa programmingnya yang tersendiri. Ia mempunyai satu kamera juga. Jika dilihat kepada desainnya, kita dapat lihat bahawa alat kawalannya dibiar untuk dilihat oleh pelajar supaya dapat mempelajari dengan lebih baik. Ia mempunyai masa penerbangan 9 minit, keberatan 15 gram dan juga 60 meter komunikasi menggunakan Wi-Fi. Seterusnya adalah DJI Tello Edu. So ini adalah antara drone yang amat popular pada masa ini kerana harganya yang mampu milik dan juga kaedah mengawal atau pengatur caraannya yang agak mudah menggunakan drone block. Di samping itu ia juga mempunyai antara masa penerbangan yang paling baik. Jika lihat drone-drone sebelum ini 8 minit, 9 minit. Tapi drone ini dapat dikawal selama 13 minit dengan menggunakan bateri yang penuh. Jadi jika adik-adik lihat pada drone-drone ini, masa penerbangan cuma 13 minit. Jadi amatlah digalakkan untuk mempunyai bateri spare atau bateri tambahan sekiranya ingin mempelajari untuk mengatur carakan drone-drone ini. Ini kerana selepas 13 minit kita perlu tukar bateri atau kita perlu charge bateri tersebut selama 20-30 minit untuk memenuhkan bateri untuk penggunaan yang seterusnya. Jadi amatlah digalakkan untuk menggunakan bateri tambahan sebagai bantuan untuk mempelajari programming ataupun atur cara. Drone ini dapat dikawal menggunakan phone, dapat juga dikawal menggunakan bahasa-bahasa atur cara seperti Python, Scratch dan Swift. Jadi untuk program ini, drone Tello DJI Tello Edu adalah drone yang kami pilih untuk digunakan sebagai drone pembelajaran untuk program ini. Jadi seterusnya pada masa akan datang saya akan berkongsi cara-cara atau kaedah-kaedah mengawal drone menggunakan bahasa atur cara drone block. So jika dilihat jenis-jenis drone yang ada tadi, terdapat banyak jenis programming language ataupun bahasa pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan ini contohnya sama seperti bahasa yang kita ada. Kita ada bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa India, bahasa Tamil. Jadi dalam drone programming, setiap drone menggunakan bahasa yang difahami masing-masing. Contohnya kalau saya cuma pandai bahasa Melayu, seorang Cina bercakap bahasa Cina dengan saya tak faham. Jadi saya tak dapat ikut arahan tersebut. Sekiranya drone program itu kita guna bahasa yang tidak kena dengan drone tersebut, jadi drone tersebut tidak faham bahasa tersebut, jadi dia tak dapat mengikut arahan tersebut. Jadi disebabkan itu, terdapat banyak jenis bahasa pengatur caraan yang ada yang sesuai dengan setiap jenis drone. Jadi di sini saya akan lihat kepada 5 sahaja, walaupun terdapat banyak lagi bahasa pengatur caraan di luar sana. So yang paling biasa dengan DJI Tello Edu adalah drone block. Drone block adalah program pengatur caraan yang boleh digunakan di telefon, boleh digunakan di Mac OS, di Windows, di mana ia menggunakan konsep block. Jadi pelajar hanya perlu menarik block dan menyusun blok tersebut mengikut susunan yang betul sebelum mengarahkan arahan atau cara tersebut dihantar kepada drone tersebut. Saya akan pergi lebih jauh mengenai kaedah program ini di masa yang akan datang. Selain daripada drone block, kita juga ada Scratch dan juga Swift. Antara kaedah-kaedah pengatur caraan yang mudah untuk drone. Sekiranya peserta memerlukan pengatur caraan yang lebih advance ataupun mempunyai lebih fungsi, boleh cuba Python ataupun JavaScript, di mana Python dan JavaScript mempunyai kebolehan untuk akses kamera yang ada pada drone tersebut, di mana kita dapat mengawal kamera dan boleh menggunakan artificial intelligence untuk mengenal pasti sesuatu menggunakan kamera yang ada.
So ini hanya contoh program language yang ada untuk drone, tidak terhad kepada ini sahaja. Setiap company yang disebutkan tadi juga mempunyai bahasa pengaturcaraan dan alat pengaturcaraan masing-masing. Bila kita cakap mengenai atur cara, konsep mudah untuk memahami atur cara adalah flowchart ataupun carta alih, di mana robot hanya akan mengikut arahan satu persatu secara tersusun, secara sistematik menggunakan algoritma yang ada. Saya contohkan di sini satu carta alir yang menunjukkan kaedah memasak nasi. So sekiranya kita mahu memasak nasi, kita perlu ikut susunan kaedah memasak yang ada. Kita tak boleh terus ambil beras, letak dalam periuk, kemudian hidupkan api. Apa yang akan jadi kalau kita buat begitu? Beras akan hangus sebab kita terlupa step meletakkan air. Jadi kalau kita tengok contoh flow ini, bagaimana ingin memasak nasi, how to boil rice. Penuhkan periuk dulu dengan air, panaskan periuk tersebut. Adakah air telah mendidih? Sekiranya belum, panaskan lagi air tersebut. Jika lihat kat sini, panaskan lagi air tersebut. Sekiranya telah mendidih, masukkan beras. Setelah dapat masukkan beras, masak selama 15 minit. Tapiskan beras tersebut, kemudian beras sudah masak. Jadi jika kita lihat di sini, sekiranya kita tidak mengikut arahan yang ada di sini ataupun susunan arahan tersebut, apa yang kita perlukan tidak akan terlaksana dengan betul. Sebagai contoh yang saya beri tadi, sekiranya kita tidak masukkan air, kita terus masak beras tersebut dengan periuk tanpa air, ia tidak akan menjadi nasi. Kerana arahan yang diberikan tidak betul. Contoh yang mudah satu lagi adalah menggunakan telefon. Walaupun nombornya sama, 0191234556, sekiranya susunannya berbeza, kita akan telefon orang lain. Kita tak dapat nombor yang kita perlukan tersebut. Jadi jika dilihat sini, untuk mengarahkan drone untuk melakukan sesuatu dalam apa-apa juga pengaturcaraan, carta alih ini amat membantu di mana ia memberikan kita gambaran susunan arahan yang akan dilaksanakan oleh drone tersebut mengikut step-step tertentu untuk melaksanakan satu task ataupun satu aktiviti yang sempurna. Jadi ini adalah tugas pengatur cara drone tersebut, di mana mereka mesti memastikan bahawa arahan-arahan tersebut tersusun dengan baik dan diberikan dengan jelas supaya drone tersebut dapat mengikut arahan dengan baik. Kita akan lihat lebih banyak lagi mengenai coding ini ataupun pengaturcaraan drone ini di masa yang akan datang. Buat masa ini, saya tamatkan dulu perkongsian saya hari ini berkenaan dengan jenis-jenis drone yang boleh diatur cara. Terima kasih.